Assalamualaikum. Hello. Ada suara tak? Hello. Hello, Assalamualaikum. Salam bunda. Okey, apa senyum itu senyuman apa ni? Senyuman tanpa gula namanya, free. Gula-gula tak elok dimakan. Untuk kesihatan. Okey, apa khabar As? Okey, nanti share dengan kawan-kawan share dengan kawan-kawan ataupun customer you all, klien-klien you all, sebab topik ni macam rasa macam best pula kan, sebab ramai jugalah yang request macam mana nak tahu kita peranakan kita jatuh, rahim kita kembang, berair. Lepas tu benda ni terjadi selalunya kepada ibu-ibu yang baru lepas bersalin, sebab dia orang tak tahu kan. Bila dia orang tak tahu, itulah masalah dia nanti selepas berpantang. Bila Cik Abel komplain kita punya bunga tu, kuntum bunga tu kenapa tak cantik lah, kenapa itulah. Waalaikumsalam Zai, apa khabar? Okey, share dengan kawan ataupun customer you all, tag diorang, share dengan diorang. Mungkin benda ni boleh membantu diorang kan. Macam mana budak-budak muda sekarang, macam mana nak diorang nak tahu macam mana kita punya miswi, kita cakap Cik Kuntum, kita kan manis sikit lah. Macam mana kita nak tahu, dia bukan saja kepada orang yang lepas pantang ataupun kepada kepada kita perempuan yang perempuan yang ada rahim lah kan. Hari tu ada cerita perempuan tak ada rahim kan. Macam mana kita nak jaga, macam mana nak tahu keadaan rahim kita tu cantik ke tak, duduk dalam tempat dia, dalam sarung, kita panggil sarung kan, sangka sarung kita. Waalaikumsalam Raja Zaharia. You all kongsi-kongsi dengan kawan, share dengan kawan, share dengan kawan. Orang kata benda ni boleh kita boleh kita kat mana kat mana, dekat mana. Waalaikumsalam Sezi.
Okey, kat mana benda tu tempat tak? Kadang-kadang kita rasa, okey, pernah dengar tak you all orang yang bersalin 7 bulan dan macam apa dia punya plasenta jatuh ke bawah. Lepas tu ada yang belum lagi, baru 30 minggu. Ada juga yang terjadi 28 minggu. Saya baru ni ada kes. Itu yang saya bawa topik ni. Sebab baru ni ada customer saya, baru berapa 27 minggu kalau tak silap saya, rahim dia memang dah jatuh. Jatuh dia macam dia terpaksa totally bed rest sebab doktor kena tak apa tu supaya dia tak boleh bergerak, dia bleeding. Kenapa? Itu yang orang kata kena jaga. Sebelum kita nak mengandung, kita plan, kita rancang nak mengandung, nak beranak, nak apa semua, kita check dulu rahim kita. Kepada ibu-ibu yang selepas bersalin tu, dia perlu tahu apa. Okey, kadang-kadang biasalah, kadang-kadang mengandung ni pun Allah izinkan, tapi kita rancang. Waalaikumsalam Nana, apa khabar orang Ipoh? Apa khabar? Harap semua sihat ya. Okey, El, apa khabar? Oh lala, El love-nya. Okey, share dengan kawan-kawan ya. Share dengan customer you all. Kawan yang kita yang digelar wanita, perempuan supaya kita tahu macam mana nak jaga miswi kita tu. Kita punya orang kata mahkota kita kan. Waalaikumsalam Mas, apa khabar Mas? Sepatu tu Mas. Alhamdulillah orang Ipoh, orang Perak semua sihat. Alhamdulillah, semoga kita semuanya diberkati, diberi keizinan dari Allah sihat. Walaupun keadaan kita ni kan macam takut, macam orang berpenyakit tau, terpaksa kurung kat rumah. Semua walaupun Alhamdulillah tak ada penyakit, tapi terpaksa kena kurung. Kena penjarakan diri, apa ni orang kata, social distance kita. Itu. Okey, topik ini permintaan ramai, and then benda ni macam apa pun bawa sebab ada customer yang dia bleeding hari tu, peranakan rahim boleh ke jatuh. Okey, Nana, kalau dah yang memang peranakan orang yang dah berumur lagi senang jatuh. Sebab kita punya tulang pelvik tu dah tak kuat. Kena jaga dari segi pemakanan nombor 1. Sebab kita perlu untuk rahim cantik, kita perlu estrogen tau. Dia ada satu, estrogen kita kena tinggi untuk mengelakkan rahim kita kuat. Dinding rahim tu kuat. Tu. Jadi kena kena dari segi pemakanan tu, orang kata kena kuat, kena betul dari segi pemakanan, cara penyucian kita, penjagaan kita, and then cara kita angkat barang berat. Nombor 1, penjagaan rahim kita kena kuat, kena rahim kita bagi kuat, baru kita boleh cantik walaupun dah berumur. Dia bukan kira berumur, dia kena orang kata apa tu, tak berumur pun. Kalau kita tak jaga dari segi pemakanan. Jadi kena jaga. Tambah kalau orang yang anak ramai dan kerap beranak, tak sempat pemulihan yang cantik lah. Rahim tak cantik sebenarnya. Bukan tak cantik, kadang-kadang tu kita terlepas pandang. Sebab benda ni rahim kita, cik kuntum kita tu di dalam. Benda tu di dalam. So jadi kita kadang-kadang kita ambil mudah. Padahal itulah yang penting sekali dalam kita wanita. Kadang-kadang fikir tak? Ini keluar topik sikit. Kenapa suami kita komplain? Kenapa macam ni? Sebab penjagaan dia tu penting. Kadang-kadang keputihan lepas bersalin ramai. Macam saya, ramai customer saya dah lama dalam bidang ni, lebih daripada 30 tahun. Jadi beribu-ribu customer, beribu-ribu student, semua macam-macam masalah datang tentang sebab benda ni topik penting, penjagaan wanita. Kalau kadang-kadang kita cantik luaran, cantik muka, tapi bawahan wallahualam. Sebab macam hari Jumaat itu saya cakap saya buat rawatan miswi kan. So di situ kita boleh tengok
macam-macam bentuk, macam-macam pattern dan macam-macam macam-macam yang di bawah tu miswi kita tu. Jadi macam mana ni, kadang-kadang suami ni, cik abang kita tu, korang blame pandai tapi dia tak mau bantu. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu peranakan kita tu, duduk rahim kita tu, orang kata kalau Cina panggil cikong kan, duduk di tempat dia, sarang dia. Okey, dalam ramai-ramai ni, okey, cubalah you jawab, bagi tahu saya, boleh kat tu, macam mana you nak tahu peranakan kita ni betul-betul duduk di sarang dia? Macam mana kita nak tahu? Cantik tak cantik peranakan kita tu? Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu yang kita ni cantik, rahim kita tu duduk di tempat dia, orang kata tak lari, okey, tak larilah, tak apa, tak ni apa, tak. Ya, Saripah daripada Sarawak, apa khabar? Waalaikumsalam. Okey, tanda-tanda dia tu macam mana cantik. Okey, orang kata kalau duduk tak cantik tu boleh nampak macam, orang kata nanti tombong kan. Orang kata peranakan kita jatuh, ujung-ujung nanti akan prolaps, jatuh jadi tombong lah, macam-macam terjadi. Jadi kita nak angkat berat tak boleh, jadi keputihan. Roslina, alhamdulillah, apa khabar? Okey. Jadi keputihan, nombor satu keputihan. Kalau peranakan kita tu jatuh terlampau sangat, tak jaga kan, keputihan, terlampau keputihan, 2 inci ke bawah dah. Yes, betul Roslina, 2 inci dari bawah. So dia rahim kita adalah sebesar penumbuk kita, ikut masing-masing. Kalau orang tu kecil, penumbuk kecil, macam tu lah. Tapi nanti saya akan tunjuk, bukanlah tunjuk saya macam mana nak terangkan, nanti saya akan bagi tahu macam mana cara kita nak cek sendiri. Ni musim lockdown ni, tukang urut tak boleh pergi rumah orang, lagi pun kita sendiri kan, kita sendiri pun tak boleh nak ini, macam mana kita nak cek diri kita sendiri. Takkanlah sikit apa sikit kita nak panggil orang cek, nak apa sikit kita panggil orang cek. Jadi macam orang kata kita boleh buat sendiri benda tu, dan kita boleh jaga sendiri. Macam mana cara kita nak menjaganya? Macam mana? Apa punca benda tu jatuh? Peranakan kita. Nombor satu, selepas kita period, bukan bermakna kita lepas pantang je. Macam orang biasa yang tak beranak dah, apa orang yang dah berumur, macam okey, macam orang emas, warga emas macam saya, dia kena jaga. Sebab itu orang kata itu adalah aset kita. Jadi benda tu penting. Benda tu penting. Okey, semua alung. Okey. Jadi orang kata kena ambil tahu tentang diri kita. Orang kata cantik luar, cantik dalaman. Baru dalaman tu yang menunjukkan cantik kita. Kalau tak cantik dalaman kita, macam mana kita nak, orang kata nak apa ni, nak seri tu naik. Perasan tak kalau kita cek kuntum kita tu tak cantik, kita pun rasa moody, kita rasa macam tak selesa. Tambah-tambah kalau kita ada keputihan, jadi memang kita akan rasa tak selesa, kan? Bila okey, jap okey. Jadi tanda-tanda dia keputihan berpanjangan. Lepas bila dah putih berpanjangan, kita akan ada infection. Bila dah ada infection, kena pergi hospital, akan jab ubat yang besar tu untuk apa ni, untuk basmi kuman. Kita kena makan antibiotik. Dia kiralah kalau si apa dia dah keputihan ke apa ke tu, dia tak kira. Dia tak kira macam tu. Okey. Jadi
Jadi kan kita tahu, kena tahu dan kena belajar sedikit macam mana nak jaga untuk diri sendiri. Dia senaman dia pun ada, okey, dari segi senaman, dari segi pemakanan. Okey, dan kita pergi ke, kita lebih kepada, kita cerita ya, kalau you all share ya, saya minta you all share dengan kawan-kawan ataupun customer you all yang, kalau kawan tu yang dalam bidang yang sama dengan kita, tukang urut juga. And then kalau you all kalau ni customer yang muda-muda, klien kita kan customer kita yang muda-muda, tak berapa pandai, bukan tak berapa pandai, kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita terlepas pandang, kita alah benda tu macam ni lah, kita bila benda tu dah terjadi, bila dah prolapse, tombong, peranakan kita dah jatuh, and then kita dah orang kata nak yang ibu-ibu muda bila nak mengandung peranakan bawah, dan belum sampai berapa bulan plasenta dah duduk di bawah. Kenapa plasenta tu duduk di bawah? Kenapa dia belum apa lagi plasenta duduk di bawah? Bila plasenta duduk di bawah, maksud dia kita akan mudah bleeding. Nanti bersalin pun awal, tak cukup bulan, belum lagi 9 bulan 10 hari dah bersalin. Sebab ni ada terjadi pada customer saya juga. Sebab tu saya buat topik tu. Dia pun ada kat sini rasa saya tadi, dia kata dia nak dengar lah sambil duduk-duduk dengar ada anak dia tu, baby dia. Dia tu, dan satu lagi ada juga kes baru semalam call saya. Sebab peranakan dia tu jatuh macam tu, dia bleeding masuk hospital dan baby dia meninggal. Sebab peranakan dia tu memang jatuh muda sangat lagi, belum lagi 30-an umur. Jadi dia tanya saya nak tolong macam mana macam tu. Saya hanya sekadar tukang urut je. Tapi kita ni boleh bantu dari pergi hemat nasihat macam ni lah. Jaga makanan, untuk menguatkan rahim tu apa? Ibu selepas pantang. Okey, kita balik topik kita. Ibu lepas berpantang tu, pemakanan masa pantang. Okey, kita tahu masa berpantang, kita peranakan kita besar kan, sebab besar. Orang kata berapa kali ganda besar daripada rahim yang normal. Okey, dari segi rahim kita ada 3 kan. Semua tahu kan kalau yang tukang-tukang urut tu, baby sonsang ke. Sonsang tu, sonsang tu dia pun ada kadang-kadang bila peranakan kita ke tepi. Dia sengit. Pun yang sengit tu dia antara 2 sebab lah aktiviti kita, dan bila kita naikkan peranakan, ada, minta maaf lah ya, ada juga tukang urut yang main tolak aja, peranakan boleh jadi sengit. Boleh jadi sengit juga. Jadi macam tu, sonsang pun aktiviti. Okey, macam mana nak naikkan, tak apa, nanti saya terangkan macam mana nak naikkan benda tu. InsyaAllah kita ni, you all share dulu dengan kawan-kawan. Okey. Sekejap ya, ada mesej masuk kat saya pula. Okey. Macam mana dia nak mengurut ke selain itu. Okey, dari pengurut selain daripada kalau kita buat sendiri ya, walaupun orang kita sendiri, kita boleh buat tungku, guna batu sungai kan, batu sungai. Tapi janganlah, kalau herba tu boleh, kalau herba bunjuk tapi yang kecil tu, tak ada pula pada saya. Herba kecil yang macam tuan baby tu, tapi herba di dalam tu dia beza sikit, berbeza isi dalam dia tu. Kita boleh buat, tapi nanti saya bagi tahu, kita tak boleh praktikal lah kan. Jadi saya terangkan macam mana cara kita nak macam mana saya nak terangkan macam mana kita nak tuam sendiri, tungku sendiri. Kalau batu sungai tu kita boleh tolak kan. Okey, tanda tu keputihan banyak. Bagi pemakanan, kita kena jaga pemakanan kita. Kadang-kadang orang cakap ya, nak menguatkan estrogen, kita kena balance estrogen untuk rahim kita ya. Pemakanan apa? Itulah masa dalam pantang tu kita kena minum ibu kunyit, nak menguatkan rahim, dan ada serai, ada halia, ada halba. Itu semua makanan-makanan yang membantu untuk menguatkan rahim kita. Bila tukang urut dah bela. Dia seawal yang tukang urut ataupun ibu-ibu yang baru bersalin, seawal lepas bersalin tolonglah jangan usik peranakan orang. Dia tungku tak apa. Belai-belai manja tak apa, sebab dari
Ada saya dapat dengar cerita, ada orang cerita dia baru 3-4 hari, 5 hari, seminggu dia dah sengkak. Jangan-jangan sebab rahim tu belum pulih lagi dan rahim tu belum pulih, so kita tak boleh sengkak orang. Jangan sengkak orang. Jadi kesian. Nanti kalau ibu yang muda yang tak tahu apa, dia ingat rahim dia dah sengkak sampai dia habis pantang, dia pun tak buat. Selalunya bab sengkak-sengkak mencantikkan rahim ni bila selepas pantang. Kalau kita, itu yang kita gelap untuk pantang tu. Sebenarnya bila dah kecut balik, kita boleh tengok. Kita boleh cek peranakan tu cantik duduk di tempat dia betul ke tak, di sarung dia tu betul ke tak, baru kita sengkak. Kalau dah cantik, kadang-kadang ada yang rahim orang dia normal, dia boleh balik ke tempat dia yang boleh yang orang kata batu merian tau, batu merian yang jenis kain buruk. Jenis kain buruk ni dia melekat tau, dia susah nak balik ke tempat asal dia. Yang biasa tu okey. Kalau kain buruk, yang jenis kain buruk tu dia melekat, dia lambat. Itu perlukan dari segi pemakanan, dari segi kita mencuci alat misui kita, itu membantu. Sebab dia akan membantu untuk mengecutkan balik rahim dan dia akan balik ke sarung dia balik. Di samping tu kita urut dan sengkak dengan tungku. Peringkat awal tu tungku. Kalau misalnya package customer kita tu ambil package just 3 hari, yelah ikut kemampuan kan. Kalau dia mampu just 3 hari 4 hari, ajar dia macam mana nak tungku, ajar dia di mana penting badan-badan, di tulang pelvik kita, di mana kawasan-kawasan yang membantu untuk melembutkan balik rahim, mengecutkan peranakan, mengecutkan orang kata meriam kita. Fadilah, hai cikgu, rindu. Ya, rindu, semua rindu tapi apa nak buat kan, kita ikutlah SOP. Semoga COVID-19 ni cepat berlalu dan kita bebas macam dulu balik. Kita boleh pergi ke sana, boleh jumpa sini, kita boleh celebrate, kita boleh macam-macam. Macam saya terpaksa cancel banyak kelas-kelas saya, tak tahulah nak tunda ke cancel, saya pun dah saya dah tak fikir dah. Benda tu tunda ke cancel ke saya tak tahu. Okey. Tu satu, pada ibu, pastikan ya kalau kita buat rawatan ataupun kalau ada ibu-ibu muda kat sini, bertungkulah. Bertungkulah hari-hari. Jangan gila jangan kita macam seronok dengan package nak kuruskan badan. Sona. Sebab sona tak membantu mengecutkan rahim. Tak membantu. Dia untuk mengecut, melemah, letihkan badan sebab hydrate, badan kita akan jadi kekurangan air. Kalau ibu yang baru bersalin lah dalam pantang lah kurang air. Jadi yang kita penting tu, kurus tu memanglah semua orang, siapa dalam dunia ni tak nak kurus. Saya pun nak kurus tapi tak terkurus-kurus. Rahim tu penting. Sebab orang kata rahim tu lambang diri kita, kecantikan kita, kecantikan kita dari dalam akan terselah sampai ke luar. Jadi macam kalau orang zaman dulu, itu adalah awet muda. Awet muda kita. Kalau cantik rahim kita, insya-Allah luaran kita pun cantik, seri naik. Sebab apa? Kita tahu diri kita sihat, bahawa kita sihat. Kalau rahim tak cantik, misui kita keputihan banyak dan dia akan jadi berbau, tak sedap. Orang lalu pun tak seronok dan macam orang kata bau hamil, bau hangir. Sebab macam saya banyak buat rawatan misui kan. Lately ni lagilah hari tu saya buat rawatan misui. Ya Allah, kadang-kadang kesian. Tapi kita sebagai perawat, kita sebagai terapis, kita nasihat apa yang perlu dibuat, cara menyuci. Okey, satu lagi. Sebelum saya lupa. Masa dalam berpantang pada ibu-ibu ya, kita sebagai terapi, sebagai tak kiralah untuk adik, untuk anak, untuk kawan customer, tolong jangan buat rendaman rahim semasa darah nifas masih ada. Jangan kita seronok dengan package, kita letak rendaman rahim. Dia memang sebab dia keluar, dia lain tau. Dia kalau you nak buat selepas nifas dah habis,
you buat rendaman rahim. Jadi untuk mencantikkan rahim, antiseptik dan kekotoran tu keluar sekiranya masih ada. Ini darah tu masih ada lagi tapi you all kacau. Panas dia rendam apa tu dia jadi terbantut. Dia terbantut. Jadi yang tu you all kena hati-hati ya. Hati-hati dalam kita buat rawatan dan kepada ibu-ibu ambil tahu apa yang tukang urut buat untuk kita, bukan luaran tapi dalaman. Dalaman tu adalah penting. Dalaman dia maksud dia rahim kita. Itu penting. Itu perlulah kita perlu tahu benda-benda tu. Okey. Betul Fadilah. Memang betul lah pun. Jadi kita sebagai apa, kita kena tahu dan kita kena ambil tahu semua tu. Okey. Dan share dengan kawan-kawan semua supaya benda macam mana rendaman. Macam mana rendaman. Rendaman tu dia ada kita rendam faras. Tak biasa buat Rendam paras tu kita perlukan satu bekas besen lah. Besennya selalu sekarang ni ada lah, ada latest sekarang ni ada macam buat besen letak kat toilet bowl tu, kita letak dalam tu kan. Jangan buat macam saya jumpa dia letaknya paper dalam dia sumber dalam lubang nak ni, kemudian dia letak bowl, cebok orang panggil cebok tu. Kemudian dia letak bahan-bahan tu. Okey, bahan-bahan apa? Macam mana rendaman? Okey, bahan-bahan apa yang perlu kita letak? Okey, dalam tu kita tengok kalau dia orang yang period atau orang yang lepas pantang ni sama je apa nak letak. Okey, kita boleh letak, kalau dia jenis keputihan, dia lain sikit. Kalau yang normal kita boleh letak sirih, inai, garam bukit ataupun garam kasar. Jangan letak garam halus tau. Garam halus dia ada chemical. Jadi letak yang itu. And then kalau macam ni you boleh letak tangas saja cikgu. Okey, tangas boleh. Kalau ada kerusi tangas. Dia tak ada kerusi tangas macam mana? So dia kena rendaman. Macam kita pun sesekali kadang-kadang kan lepas period ataupun lepas apa tu kita rasa macam gatal, bisui kita tu tak selesa ke, kita buat rendaman. Buat sekali, buat rendaman rendaman. Manjakani boleh, tapi kalau anak dara, kalau you all buat, katalah ada anak dara kita nak buat. Kalau anak dara kita ada keputihan, jangan letak manjakani tau. Tak bagus untuk anak dara. Orang yang belum kahwin jangan letak benda-benda untuk rawatan manjakani. Kalau macam kita perempuan ni okey lah. Kalau orang yang dah kahwin baru bersalin tu bagus lah. Tu daun sirih tu antiseptik. Lepas tu orang kata daun inai untuk mengesatkan dia dalaman kita. So masa rendaman tu you kena buat kemutan. Bagi sedut, orang kata janganlah panas sangat, suam-suam bagi you rasa. You rasa suam-suam, you cuba kalau boleh buat rendaman, bagi betul-betul faras tu kena, faras kita, menstrui kita kena dekat air tu terendam. So you tarik nafas, simpan, sambil you simpan tu, tarik tu, you kemut bawahan tu. You kemut, lepas tu you lepaskan. Bila dalam 10 second you kira 10, you lepas. Kemudian you sedut lepas. Masa sedut tu, air tu akan mengikut uap ataupun khasiat yang dalam kerembanan tu akan mengikut masuk ke dalam rahim kita. And then kita lepaskan balik. Itulah dia masanya kita mencuci dia. Ada, kalau kita ada jangkitan ke apa semua, situlah antiseptik dia. Kalau zaman dulu zaman saya tak ada benda tu, cara kita orang lain. Kita main uap tu. Uap kita buat, tak ada rendaman, kita kena kangkangkan diri kita di bawah tu, uap tu naik ke atas. Macam bertangas lah, tapi sekarang ni tangas ada kerusi, tapi kita dulu kita uapkan macam tu. Tetap teruk nafas, kita uap. Memang kena buka tu, kita tarik nafas, benda tu, asap tu akan naik ke atas. Itu kita kena pandai menggayakannya. Dan kalau keputihan, you kena taruh apa yang kena. Orang kata kalau
untuk rahim-rahim tu you kena pandai menggayakan apa yang balancekan lah, janganlah daun inai tu banyak, daun sirih tu kurang. Dia kena tahu daun inai tu untuk apa, daun sirih tu untuk apa. Okey. Bonda nak tanya dalam apa tu, nak tanya apa tu? Nak tanya apa ya? Ha? Kempiskan perut. Okey, nak kempiskan perut. Siapa ada join kelas saya dulu? Macam mana saya ajar? Macam mana saya ajar macam mana nak kempiskan perut? Okey, ini ada cikgu kepetua cara atasi keputihan. Pemakanan jaga siapa yang ada keputihan banyak tu, jangan makan toge tau. Toge jangan makan. Toge kurangkan. Toge tu kurangkan. You kena kalau makan tu ikan, jangan ikan gatal-gatal tu macam orang pantang balik lah. Kemudian you kena ambil air kunyit, buat rendaman rahim, cuci pun cuci dengan bawah tu you bahagian intim kita tu you cuci dengan daun inai, daun sirih semua tu. Okay. Pemakanan lah nombor satu benda-benda. You boleh makan kalau keputihan boleh makan nenas untuk makanan. Boleh, tapi janganlah hari-hari, sesekali tu nenas sebab dalam nenas tu ada dia punya ni kan untuk membantu dari segi pemakanan lah. Sebab dia nak membantu balancekan kita punya estrogen. Dia tak boleh estrogen yang tinggi dalam badan kita. Kalau yang keputihan, yang gatal apa semua tu lah. Okay, kunyit, kemudian halia kena makan. You kena ambil yang macam tu lah. Brokoli dari segi sayur, brokoli boleh makan tu. Okey, kita balik kepada yang rahim tanda tu. Tanda daripada tu bila kita duduk kadang-kadang itu tapi itu macam dah peringkat tinggi lah. Kalau kita duduk kita terasa macam alat kita, tombol kita dah sampai ke paras lantai. Yang itu memang rahim dah jatuh sangat. Dah jatuh sangat. So yang itu jatuh sangat, kalau nak buat rawatan sendiri memang susah lah. Kecuali kena dari segi makanan, you sekurang-kurangnya satu hari you kena buat kemutan 100 kali. Bangun tidur tu, angkat kaki, you angkat kaki kan, angkat kaki tinggi, kalau boleh dekat tepi katil, dinding katil ke, angkat sama paras tu, kemudian you boleh tarik dekat bawah hari-hari kita. Pelan-pelan tarik nafas, masa tarik nafas tu tolak. Tangan kita kiri kanan di dekat hari-hari kita. Tolak, tarik nafas, tolak, tarik nafas, tolak. Itu banyak membantu. Okay. Best topik. Kerap kencing sakit. Ya, kerap kencing itu tanda-tanda memang peranakan kita tak cantik. Okay. You all share dengan kawan-kawan semua dari mana yang apa tu yang tak yang tak pandai nak jaga ke apa, boleh tanya, insyaAllah saya kongsikan apa yang perlu dari segi pemakanan, apa cuci, manjakan ni dia banyak membantu. Kita boleh juga untuk mencantikkan tu kita boleh buat juga tangas kering. Tangas kering tu sebenarnya mudah je. Kita boleh gunakan, tapi kalau arang tu tak cantik lah. Okey. Tray telur yang bukan yang plastik tu, yang macam buat tu kan macam manila, bukan manila kan, macam kertas tu, you gunting kecil-kecil sebab dia, tapi kena padamkan dia punya api lah dulu. You letak dalam satu periuk ke kelipot, periuk tanah ke apa, you potong kecil-kecil, dekat situ you boleh buat apa ni, tangas kering kalau tak ada kerusi tangas ke, dan kita mencampur dekat situ, asap dia tak tinggi sangat dan tak kuat sangat. Kalau you buat sendirilah, kalau you buat sendiri dekat situ you boleh buat, you letak aja, orang kata apa ni, kunyit tu tumbuk, boleh beli juga yang ibu kunyit yang kering kalau dapat. Kalau tak dapat pun yang sebaiknya yang kering lah. Keringkan dulu.
Tu sirih tu keringkan. You boleh buat tu ada halia sikit, biji kani sikit, halba dengan batu sauda jintan hitam. You tumbukkan tu, you prepare lah takkan hari ni. Kalau misalnya nak buat hari ni juga, benda tu you rebus, you steamkan bawah tu. Kangkangkan ataupun letak di mana pot tu. Jadi you kena kita buka ni betul-betul dekat mengsui. Sekiranya untuk dikeringkan, kalau kedai mamak, kedai India buka dia ada. Apa tu, ibu kunyit kering ada. Itu boleh bakar dekat yang saya kata sarang apa tu, sarang telur yang tu, telur yang ada satu papan yang 30 biji tu, you boleh beli minta kat kedai-kedai tu ada. You boleh buat tangas dengan cara yang itu. Taruh manjakan ni. Ya, kena apa tu. Jadi itu cara kita buat rawatan yang kita sendiri. Kempiskan perut. Siti Noshima, kempiskan perut. Tungkulah, tungku kita buat sendiri. And then you buat tangan selalu. Lepas tu dekat pusat tu, you sapu kapur dalam pusat tu, you perah limau nipis, air limau nipis. Siapa join kelas saya bawah penjana tu, kalau batch yang mana ke? Batch yang ada satu batch tu dia nampak sangat perut dia kurus dulu tu. Okay. Okay, kejap ya. Siapa ask dalam package ada buat rendaman kaki herba boleh ke? Oh, rendam kaki, you kau nak buat rawatan rendam kaki herba boleh je, tak ada masalah dalam package. Tapi kalau dalam pantang, kalau dalam awal sampai minggu ketiga saya tak galakkan. Saya selalu buat minggu ketiga, keempat atas tu kalau saya nak buat tambah-tambahan treatment. Nama kaki herba untuk you boleh ke? Boleh ke tak kembang? That's why saya cakap kembang rahim. Okay. Urat rahim kita, you all siapa yang dah belajar pun you tahu kan dekat mana poin-poin rahim kita. Kalau kita rendam tu memang tak sesuai lah. Jadi bila kita melakukan sesuatu yang memudaratkan customer, tolonglah. Kita dah tahu kan. You boleh belajar, you tanya, you boleh Google. Macam-macam ada kat Google kalau you nak tahu kan. Okay. Dari segi itu, okay, pada ibu-ibu, you share pada ibu kalau ada kawan-kawan customer you all. Share, nanti diorang boleh follow saya ke, nanti adalah topik-topik yang saya bagi akan datang ni, saya akan kongsi apa-apa tentang penjagaan ibu salin untuk knowledge kita supaya benda ni tak pupus Dari segi dari segi bertangas basah dia sebenarnya macam-macam ada. Macam saya tangas basah untuk rahim kita buat yang lain. Memang wangi bau dia sebab kita taruh apa tahu? Pinang. Berapa lama pun. Pinang. Kita ada dalam dia pinang. Tapi kalau untuk tangas biasa je, kita daun herba-herba sikit. Yang lain lah. Saya ada 2. Ini tangas biasa. Boleh buat tangas bawah juga. Dan badan juga. Untuk sonar ke apalah. Tapi yang ini memang khas untuk bawahan. Sebab kita ada taruh bahan-bahan dia lain. Herba-herba lain. Customer, kenapa tu customer luka apa tu? Customer luka masuk 3 tak baik lagi, luka yang macam bentuk V dekat tepi tubuh. Macam mana nak buat? Aina, yang ni bermaksudnya dia duduk dia lah. Dia duduk. Dia kalau nak apa, dia boleh kena pergi jumpa doktor balik lah. Kalau dia nak cantik semula, dia kena jahit balik ataupun ambil biji kani. Mula-mula sebelum buat rawatan tu yang Aina, you buat rendaman faras dulu. Rendam faras dulu tapi you letak ibu kunyit tahu dalam tu. Rendaman faras tu you letak ibu kunyit. And then you ambil biji kani, asah, sapu. Macam saya kalau jumpa customer macam tu, saya tolong buatkan. Kita cas lah. Kan? Jadi kita cas. Kalau dah sampai rawatan dia tu, kita bagi tahu dia. Sebab itu ada extra service kita. Jadi biji kani you asah dekat batu sungai ataupun batu tungku tu, basahkan sikit and then you sapu dekat
dekat yang koyak tu. Bermakna dia dah koyak balik tu. Dah koyak balik. Guna manjakani tu. Okey. Kalau saya bertangas yang memang intim yang ada keputihan macam saya cakap tadi yang tak cantik semua tu saya buat lain. Tangan biasa tu ada tapi kalau memang intim punya keputihannya dia ada lain sebab dalam tu kita taruh manjakani, kita taruh pinang. Pinang tu pinang yang tu kita keringkan pinang tu untuk mengesatkan dan mencantikkan balik kita punya bahagian intim. Okey. Okey, boleh je. Tak lari. Alah bersambung juga dia punya soalan tu Aina, tak perlu risau insya-Allah. Apa ni CL sebelum ni suruh dia pakai bengkung tali sampai bawah punggung, lepas tu terus jadi sakit sampai belakang, dia takut nak pergi hospital. Kalau macam tu suruh pergi hospital sebab kita tak tahu, sebab nanti jangan dia blame kita pula. Jangan dia blame jangan dia blame kita pula kerana tu dia salahkan kita pula. Dia Caesar ke? Aina, CL suruh dia pakai bengkung tali sampai bawah pinggung. Memanglah kalau pakai bengkung tu memang sampai bawah pinggung sebab dia nak ampu balik buntut kita dan menjaga peranakan kita supaya jangan jatuh kalau dia bergerak. Dia ni rasa saya tak duduk diamnya orang. Luka tu tak sembuh lagi, dia ngeleseh-ngeleseh duduk-duduk, dia mana dia punya jahitan tu tetas balik. Itu yang sampai ke lubang dubur tu. Sampai ke lubang dubur dia punya itu dah bermakna dia dah koyak semula macam tu lah koyak dia semula. Dan saya selalu jumpa bila saya buat rawatan misteri memang jumpa macam tu. Bila luka tu dah sembuh, dia rasakan dah sembuh. Sebenarnya farah kita ni lebih ketat sangat. Jadi bila okey. Mungkin that's why kalau masa ikat bengkung tu kita kena jangan sesuka hati kita ikat. Bila ikat tu make sure customer tu boleh bergerak. Bergerak jangan, bukan laju. Bergerak dan baru ikat. Jangan kuat sangat. Bila kuat sangat, dia nak bergerak, dia geser-geser. Dia orang kata, bila dia ikat tu, dia taruh ketat. Jadi dia macam nak melepaskan diri. Dia bergeser-geser. Dia nak adjust bawah dia sakit. Jadi itu yang menyebabkan dia sakit. Jadi koyak balik. Bila dia buat geseran, dia goyang sana, goyang sini. Jadi bergeser itu yang jadi masalah dia. Kita kalau buat rawatan tu jangan kita biarkan customer tu sakit sangat. Kita kena tanya. And then suruh dia, kalau dulu kan kita cuci dengan iodine, kalau air pinang, campur sirih tu kalau dengan air pinang, dia luka tu cepat sembuh. Luka bawahan tu cepat sembuh. Okey, kita balik. Ada nak tanya tu selit-selit lagi ya. Nanti balik tentang penjagaan misteri kita. Okey, sekarang saya suruh dia pakai bengkung set je sebab risau lagi. Betul. Suruh dia pulihkan balik di luka dia tu. Kemudian tapi cek juga peranakan dia, kalau geser-geser tu takut peranakan dia tak cantik nanti ya. Okey, bila pada ibu yang baru bersalin tu kadang-kadang tak cantik, bila peranakan tak cantik, dia akan rasa tak selesa. Tak selesa tu bila terjadi, satu daripada bila dia duduk, dia tak selesa. Dan leaking, bila dia batuk ke apa ke, macam terkucil selalu. Dia tak boleh menahan pembuangan air kecil dia tak boleh tahan lama-lama. Dia nak ni terus kena pergi. Kadang-kadang tak sampai toilet kalau di sini. Dia tak sempat, tak boleh nak simpan. Tak boleh nak simpan. Terus dia tak cantik. Lepas tu bila bersama tak selesa. Dia dah bawah sangat, dia tak selesa. Kalau kita perempuan pun tak selesa, suami lagi lah tak selesa. Itu kalau yang peranakan jatuh. Jadi itulah tungku. Kalau yang buat sendiri tu boleh buat tungku dengan tungku batu. Atau kalau yang tungku yang buat suam baby tu, saiz suam baby tu pun boleh tolakkan naik ke atas. Macam saya kata, kalau buat sendiri, kita duduk. Tapi kalau atas katil tu kalau you nak rasa. Kalau you nak buat tungku, you tepi katil. Dia jangan, badan kita tu, belakang kita tu kena rata dekat atas lantai. Jangan tilam. Tilam tu macam ini.
Ya Aina lagi apa? Normal ke kalau lepas urut dan tungku keluar darah fresh yang banyak 2-3 hari darahnya banyak-banyak. Dah berapa hari tu Aina? Kadang-kadang dia setengah orang darah dia memang macam tu. Ada juga yang lama datang darah darah nifas dia. Darah dia. Dia dia bukan fresh, dia memang macam tu kadang-kadang. Kadang lebih daripada kalau dia pakai pad tu sekadar lepas 2 jam dia tukar, sejam lebih dia tukar tu masih normal lagi. Jangan macam leaking bocor sangat tu, itu kena jumpa doktor. Tapi selalunya okey je. Pasal memang macam tu. Setengah orang jenis yang macam tu. Tapi kalau dah sampai 2 minggu, lain tu 2 minggu tu standard orang dalam pantang lain ada 2 standard dia cantik darah rimpas dia cantik sebenarnya tu nanti dia akan keluarkan di setengah ada orang yang macam tu kecuali dah banyak sangat sampai dia jadi pucat, dia jadi ada mengganggu kesihatan dia, itu kena jumpa doktor lah. Kalau selagi okey, dalam 2 jam ke dia boleh tukar pad 3 jam ke, itu tak ada masalah. Dia masih okey. Dia kata sebelum urut jadi stain je, tapi lepas urut baru keluar memang macam memang macam tu. Okey, kita balik-balik Okey, bila kita dah tahu tu, kita boleh bertangas secara ni. Kita duduk dekat tepi katil, kaki kita dekat kepala kita, bermakna kaki bontot kita tu menghadap ke katil, ke tepi katil. Mana kita kena, kaki tu kena tegak dekat katil tu. Dekat tiang katil ke tepi katil tak kisahlah kan. Masa tu you boleh tungku, then masa you tungku tu naikkan bontot sikit tepi katil tu. Bontot kita naik ala ke tepi yang katil tu. Jadi menghadap ke situ, naikkan sikit. Kita kalau ni boleh letak bantal juga dekat bawah pinggul kita. Dekat pinggul kita. Yes, betul yung bentuk L. Badan kita jadi bentuk L. Jadi kita boleh lapik bantal, jangan bantal tebal sangat. Bantal kecil je, dia tinggi sikit. Masa tu kita boleh buat sengkak sendiri. Dekat hari-hari tu kita selawat tolakkan. Walaupun kalau tak ada tukang urut ke apa, kita sendiri pagi-pagi kita buat kalau kita rasa tak selesa. And then masa tu kita boleh tungku. Masa tu kita tungku daripada peranakan kiri kanan tu. Kita boleh tolak sendiri. Untuk jaga diri kita sendiri ataupun kita ajar customer kita buat. Kalau macam ada musim-musim sekarang ni kan tak boleh keluar tu, kalau siapa nak batu tumpu ke apa, kita jual ke, kita tinggalkan ke, bagi pinjam ke, tak kira lah. Asalkan diorang boleh, kita bantu diorang, ibu-ibu. Dah lepas reda nanti kita boleh cek semula lah. Kalau ni, itu naikkan. Okay, dari segi pemakanan yang ibu dalam pantang tu, jangan makan benda sejuk. Jadi bila makan benda sejuk, peranakan kita jadi lemah. Jadi dia mudah untuk jatuh. Kena kuatkan rahim kita. Salah satu daripadanya minum air ibu kunyit. Ibu kunyit tu maksud dia selepas 3 minggu. Kalau zaman dulu kalau zaman dulu orang makan hari pertama, kedua, ketiga kan. Tapi sekarang ni banyak baby kuning. Kalau zaman saya, okey, nasi kepal tu je. Nak kuatkan rahim tu, kanser rahim boleh urut ke. Kanser kalau dia ada teknik urutan dia. Dia kanser rahim tu tahap berapa? Takut kita salah. Kalau salah urut, dia mengaktifkan kanser saraf dia tu. Kita buka ruang-ruang saraf tu, kanser akan jadi aktif. Yang sebenarnya kalau kanser, kalau you ada tangas dia yang sesuai untuk kanser, dia boleh mematikan banyak lah. Kalau pre-cancer tu urut lembut-lembut boleh lah, badan lah. Kalau boleh jangan urut dekat tempat yang, kalau buah dada kanser jangan urut kat buah dada tu, kalau rahim jangan urut rahim. Kita buat bertangas saja. Dia ada tangas dan ada bahan-bahan dia untuk mematikan kanser tu. Mudah-mudahan lah, adalah insyaAllah melambatkan adalah cara-cara dari segi pemakanan, apa pemakanan yang boleh dengan tak boleh untuk kanser. Okey. Okey, kita balik pada yang topik yang kita naikkan peranakan tadi.
dari situ kita boleh buat sendiri. Lepas tu kita syorkan diorang bertangas, tangas kering ada, and then tangas basah. Permulaan tu kalau you nak buat tu customer ke apa buat tangan basah dulu. And then baru boleh buat kering untuk memulihkan rahim. Untuk rahim nak cantikkan. Kalau masa saya untuk mencantikkan peranakan dalaman, ingat tak kalau siapa yang dalam kelas saya cakap apa tu nasi kepal tu. Ingat tak 7 kepal tu? Dalam dia apa? Biji kani kan? Biji kani tu direbus. Jadi air tu buat cuci bawah, taruh garam bukit dengan daun sirih untuk cuci bawah kita kalau zaman saya dulu. And then biji kani tu pecah-pecahkan kecil and then masukkan dalam nasi panas-panas tu, kita kepal masuk tu, kita telan. Selawat sekali telan. Bila kepal sebenarnya nasi tu kecil je, 7 kepal. Dalam tu manjakan itulah yang mencantikkan orang kata dalaman kita. Di luar, dari regi luar kita dah cuci. Dalaman yang kita makan tu. Dah lepas okey baru kita minum air ibu kunyit yang campur dengan air asam jawa dengan garam jantan. Itu untuk untuk cantikkan rahim. Jadi kalau kita buat package dengan customer ke apa, you bagi je diorang. Tak usahlah kira sangat dengan package tu kan. Macam saya kalau saya buat masakan untuk ibu pantang ke apa, saya akan bagi juga. Sebab dia kalau dia ada rawatan dari luar dan rawatan dalam juga, rahim tu cantik dan tak mudah untuk jatuh. Tak mudah dia untuk jatuh. Dia kata macam arwah nenek dia siap suapkan kepala. Ya zaman dulu, zaman saya dulu, zaman sekarang bila bagi kita apa ni kita. Tak, siapa peduli. Kalau kita buat rawatan untuk customer kita, kita buat aja. Sebab kita tahu khasiat dia apa. Itu memang akan cantik dalaman dan luaran. Itu dia, kita boleh terangkan. Ini akan membantu rahim kita cantik supaya jangan semudah jatuh. Dari dalaman yang kita bagi bijikan itu, dia menguatkan rahim kita. Dari dalam tu air yang kita rebus tadi tu, kita cuci untuk bawah, suruh dia cuci bawah tu. Air suam-suam tu kan, pada mandi tu dia buat air cebok orang panggil. Biji kani boleh baik, tapi bukannya banyak. Biji kani tak apa. You ambil untuk satu biji je, untuk satu hari tu je. Boleh, saya masa baby kuning tu saya bagi je biji kani. Sekali tu je lah. Bukan hari-hari. Kunyit jangan. Air kunyit jangan bagi. Biji kani boleh. Biji kani saya tak tahulah tapi saya bagi je okey je so far. Tapi sambil tu ibu tu pemakanan ibu kalau yang kuning kena sihat lah. Kena betul lah kita kena bagi. Okey. Saya malam ni doakan saya. Sudah takut juga. Saya pergi vaksin malam ni. Dos yang pertama. Takut juga tu. Walaupun ni pandai nasihat orang tambah kita takut. Doakan saya lah supaya okey, saya boleh tahan. Saya cuba kenalah saya kena redha, kena ambil juga vaksin tu sebab kita berada dengan customer dan insyaAllah saya untuk mencegah diri kita kan, kita orang kata kita cegah dulu macam tu. Saya harap you all pun ada tak yang dah ambil vaksin? Saya harap kita ni lah, saya pun insyaAllah pukul 8 malam ni 8 malam ni kena vaksin lah. Saya risau juga, ada kawan saya bagi tahu dia jadi demam. Okey, ini Sona kalau dalam bersalin seelok jangan buat lah. Kalau dah lepas 3 minggu dekat nak habis pantang tu tak ada masalah sebab air terlampau banyak keluar dari badan, efek kat baby, susu. Badan ibu jadi kering tau. Jadi kering. Jadi tak berapa. Kalau tangas tak ada masalah. Tangas dia tak sepanas Sona. That's why saya tak berapa galakkan. Dalam kelas saya pun saya tak pernah ajar orang bersona. Kalau nak you buat lepas masa penutup pantang, yes. Boleh sona berapa. Tapi kalau permulaan tu memang saya tak galakkan.
ramai ibu di luar, oh saya nak, dalam package saya diorang tanya, saya nak sona. Saya cakap, you nak sihat badan untuk anak ke? You penting kan, you nak beranak, nak dapat anak, dah mengandung lama, menunggu kelahiran anak. Tapi kenapa you nak spoilkan diri you bila dah dapat anak? Maksud dia, kita rosak, bila bersona tu, hari-hari, cuba badan kita, kita sona hari-hari. Apa dah jadi? Oh Alhamdulillah Kak Nah, dah lepas ya. 2 dos. Macam mana rasa badan Kak Nah? Ya Rosina, dehydrated. That's why saya tak pernah ajar orang pakai sauna. Sebab kalau macam biasa kita, kalau kita buat 3 hari berturut-turut pun badan kita dehydrated dan jadi lemah. So bila kita lemah, macam mana kita nak jaga baby, nak nyusu, susu pun jadi kurang. Itu kena faham. Saya tak tahulah kalau ada yang menggalakkan sauna, tapi pada saya tak galakkan. Saya tak galakkan. Datuk, apa khabar Datuk? Selit juga Datuk ya Datuk. Alhamdulillah. Lama tak dengar suara Kak. Ni dengar suara Kak. Datuk sihat? Okey, orang Datuk dah jadi orang Melaka ya. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa ya Datuk. Okey, saya tak galakkan sangat kalau bersona-sona ni. Kalau orang yang bersalin. Kalau macam normal okey. Kita normal pun ya. Sebulan 2 kali okey, badan normal. Saya bertangas. Pagi tadi baru lepas tangas. Saya tangas, lepas tu saya masak untuk ibu berpantang, ada kawasan rumah saya minta tak ada siapa yang jaga. Dan ni saya tolong masakkan, saya hantar ni lah COD lah. Cik kata tolong kan. Macam seronok pula, saya memang suka kerja-kerja macam tu, saya sukalah kan. Jadi saya masakkan untuk ibu berpantang. Jadi saya pukul 12.30 saya hantar. Lepas tu prepare lah. Itulah menghabiskan kerja waktu-waktu kita di rumah. Okey. Okey, untuk hari ni topik tu ada nak tanya lagi tak? Sebab okey. Nanti apa topik lagi yang kita untuk bincang untuk okey, hari ni hari Isnin, mungkin hari Rabu, seminggu mungkin saya buat 2 atau 3 kali. Ya Rosina, jantung kalau kita sauna jantung laju. Pernah terjadi ya, soalan boleh. Pernah terjadi ya satu center dia makan minum air madu dengan campur lemon. Dia pertama saya dengar badan yang sungkit, dia kedua saya betul Kak Nah, memang ramai kawan-kawan saya bagi tahu dia orang ada demam ikut badan kita lah. Tapi memang dia cakap kena ambil lemon semua tu. InsyaAllah itu ada, saya ada dah prepare lah, dah beli siap dah lemon, madu semua tu dah beli dah. Sebab ikut penerimaan badan kita macam-macam kan. Mudah-mudahan kita diberi kesembuhan semuanya. Okey, kita balik ya. Apa tadi? Lupa pula dah. Okey, kes customer saya, dia lemah badan bila dah bersona. Ada darah tinggi, dia jantung. Ada satu center, dia tak tanya background customer tu. Dia cuma tanya kencing manis, darah tinggi. Sebab itu adalah normal bagi orang ni. Lepas tu dia buat sona. Dia buat sona pada customer tu. Dia buat sona customer tu tekanan darah dia memang yang dah lah operation. Dia cucuk sehari 2 kali, pagi dan petang. Untuk orang kata mencairkan darah. Sebab sekarang ni macam tu, zaman dulu tak ada. Kita bagi pemakanan aja untuk cairkan darah. And then dia cucuk pergi. And then dia sonakan. Orang tu dah lah cucuk, cairkan darah. Kita tak tahu darah tu cair tahap mana. Kita tak tahu. Sebab kita bukan kerja hospital, bukan apa semua kan. Kita bukan yang expert tentang bidang itu kan. Jadi bila orang kata, bila dia dah kena, dah cucuk tu, dia jantung dia turun sampai orang tu pengsan. Orang ni memang ada sakit, dia BP dia rendah satu, and then dia ada sakit jantung. Jantung tu, dia pernah kena sakit jantung sekali. Kan? Lepas tu tahulah kalau sauna ni apa jadi kan. Jadi orang tu pengsan masuk hospital. Orang kata Allah bantulah, nasib baik tak meninggal. Nasib baik cepat. Dia cepat. Sebab apa, sauna tu dibiarkan terlampau lama, dia setting 20 minit. Orang tu dah sampai pengsan dan muka pucat. Tu
Adalah center tu dia call saya. Saya kata no, bawa pergi hospital. Dia kata kenapa pengsan? Saya cakap you tanya tak background customer kita sebelum kita melakukan sonar. Dalam paket-paket di luar tu saya tengok sonar barulah 3 hari ke 4 hari tu 40 hari jaga customer, 44 sorry. 44 hari sonar 2 kali. Bermakna satu hari 88 kali sonar. Lenjun lenyai. Saya tak tahulah apa jadi dekat orang tu. Dia tanya saya kan, ini orang gila kot. Saya katakan, saya tak tahulah. Orang tu boleh bertahan. Kata baby dia macam mana. Tapi tengoklah baby, bila dia atas gambar baby tu, mak Datuk tak aktif langsung baby dia. Okay. Itu berhati-hatilah. Darah rendah. Yes, Sena. Yang budak yang kena baru ni tu pun kerana darah dia rendah. Saya kata, you tak check ke? Dia cuma tanya, apa sebenarnya? Okay, dalam you punya record customer, kita kena record cantik. You kena tanya sebelum buat rawatan. Waalaikumsalam Zalina. Ya Lina, 44 kali 2 kali sonar. Ada orang hantar dekat saya, ada satu ejen tu buat. Saya kata gila. Udahlah macam tu mandi herbal 80 kali itu tak ada masalah. Mandi herbal saya bayar. Bertungku sonar ni 44 hari kali 2 kali, pagi dan petang. Dia buat sonar. Saya kata saya tak tahulah badan orang ni boleh tahan ke. Saya tak tahulah lepas tu jadi rangka ke jadi apa, saya wallah malam. Itu saya tak tahu. Okey, yang bersonar tu yang kata pengsan tu, yang dia pengsan dia tak tahu orang tu dah pucat. Bila saya suruh keluarkan daripada sonar tu, memang pucat, lesi dah orang tu. Dia kata tak bernafas. Saya cakap buat CPR. Buat CPR dulu saya ajar dia. Okey, buat CPR memang tak tahulah tapi saya suggestkan ya, kita tukang urut belajarlah CPR. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti boleh je kita minta bantuan orang bomba buat CPR. Percuma je St. John apa tu, percuma kita buat surat. Sebab saya dah belajar CPR dah banyak kali dah. Jadi kita kena dia ni saya suruh dia buat CPR, saya buat SPR. Kemudian saya suruh dia urut bahagian satu dari kita tahu benda macam ni dekat mana poin yang perlu kita tahu untuk membangunkan balik orang tu. Dan SPR tak boleh, dan tapak kaki dia panaskan balik saya kata, and then dekat telinga. Poin dekat telinga. Bahagian atas, telinga atas ni tarik ke atas kuat-kuat. Yang tengah ni tarik ke belakang, yang bawah tarik ke bawah. Kiri dan kanan you kena buat. Supaya untuk menjalankan darah dia, oksigen tu pergi ke otak semula. Oksigen dia dah block. Darah dia dah tersumbat oksigen, jadi saya ajar. Alhamdulillah dah dalam masa tak sampai 10 minit, orang tu boleh bernafas balik. Saya kata you bagi air suam. Air suam, jangan air sejuk. Make sure air tu betul-betul suam. Bila suam tu bagi, and then terus pergi hospital dan orang tu admit. Memang jantung dia memang drop. Nasib baiklah orang kata Tuhan tu izinkan dia terkena telefon saya. Sebab dia ikut package center tu ikut package yang diberilah. Tu saya kata sebelum you buat job dengan orang, fikir dulu package yang you ambil tu. You boleh bagi tahu dengan you punya agent ataupun dengan customer yang ini kenapa tak baik. Bab lain tu okey, yang bab sonar ni saya pun tak faham. Saya pun tak faham sebab dia orang nak grab duit lah. Hidup ni bukan kerana duit semata-mata bukan semua tu bukannya duit. Kena fikir. Kat package customer. Ya Kak Na, memang kesian. Kesian saya tengok urut hari-hari. Urut pun 88 kali. Cubalah badan kita diurut 88. Apa terjadi? Betul ke saraf kita tu tak rosak kalau kita urut hari-hari? Boleh tak saraf kita tu betul ke? Okey, tukang urut yang buat tu pandai ke tentang saraf? Sebab orang bersalin, urut dia tak adalah susah sangat pun. Tapi kalau dah satu hari 2 kali, pagi dan petang, and then selama 44 hari, 88 kali urut, saraf yang dah cantik pun lama-lama lingkup. Betul tak? Jadi kena ingatlah benda-benda tu semua. Kena tahu, kena ambil tahu dan perlu tahu bila kita buat rawatan. Sama juga macam yang topik kita hari ni untuk macam mana nak mencantikkan peranakan. Make sure bila kita kena friend dulu ke. Okay.
isu apa sangkut-sangkut. Apa, make sure bila kita buat rawatan tu, kita package, tak kira lah permulaan tu, ialah kita pun ikut bajet customer kan. Permulaan tu sama ada kita ambil 3 hari, 5 hari. Tapi pastikan customer kita tu buat penutup pantang. Untuk kita check balik peranakan tu, batu merian tu dah duduk ke rahim dia balik ke, dah balik ke sarang dia ke, belum. Kalau dah duduk, tak payah sengkak. Kita buat rawatan lain, kita cantikkan aja masa tu. Okey, masa penutup pantang tu kita sama ada sengkak, kita tangaskan dia, kita wangi badan dia, luluk yang tu. Itu kena penting. Yang tu penting. Bukan bermakna kita dari awal kalau dia tak nak pakai penutup pantang tu, 5 hari you sengkak dia. Jangan. Akan merosakkan rahim. Rahim you rasa dah naik tapi bila dia kecut dia akan jatuh balik ke bawah. Sebab rahim dia akan hanya masuk ke dalam sangka dia balik, sarung dia balik apabila dia sebesar penumbuk kita. Kalau tak, dia tak akan masuk dalam tu. Dia akan duduk di situ. Dia kalau yang jenis batu tu, dia tolak sana, bergerak tolak pergi sini. Kalau siapa yang dah biasa buat tu, dia akan rasa bergolek-golek di dalam rahim kita tu kan, batu merian tu. Dan dia sakit. Dan kalau orang yang batu merian yang jenis kain buruk, dia akan jadi rengat. Jadi kena pandai, kena hati-hati dan kena ambil tahu. Ya? Kena ambil tahu semua tu. Cantikkan dulu sebelum you buat apa-apa rawatan untuk customer. Jangan time ni you buat. Betul Rosina, rahim tu masih kembang lagi. Memang kembang. Dari untuk mencantikkan dia sebelum you sengkak apa semua dari segi pemakanan, tu tangas-tangas tu semua tu membantu. Untuk kadang-kadang kan tak payah kita sengkak pun. Dengan tungku, dengan bertangas, pemakanan, rahim kita udah cantik dengan rendaman bawah. Tapi rendaman paras make sure jangan seawalnya masa period tu dah nak habis, period habis ataupun darah nifas dah nak kering, baru buat rendaman paras. Tapi tengok selepas tu ada juga yang dalam pantang tu yang ada keputihan banyak ke, tapi tangas dia tu ada jenis-jenis, ada bahan-bahan yang lain. Kalau misalnya yang dia selalu cakap rahim dia mudah jatuh, dah kita urut tu rahim dia tak kuat, dia ada tangas dia untuk menguatkan rahim. Ya kadang-kadang tarik pelanggan, ya betul. Diorang ni ejen, macam saya pun ejen juga, tapi kita kena fikir. Ni yang buat ni ejen yang dia tak ada ilmu perbidanan, tak ada ilmu. Diorang tu ada duit, ada kepakaran, pandai semua buat tu, diorang create package untuk menarik pelanggan yang sampai 20k. Bayangkan dia, kesian. Semua tu orang kaya-kaya. Orang kaya dia fikir, dia tak fikir, dia fikir duit dia dan dia nak kurus. Lepas tu anak dia tak aktif, tak apa, dia tak kira dia sumbat dengan suplemen. Kecil-kecil dah ada suplemen. Macam tu. Tapi kita kalau boleh, biarlah kesihatan tu berpanjangan dengan pemakanan yang cantik. Okey, untuk mencantikkan rahim kita, masa dalam pantang tu kita bagi makanan kalau macam normal lah, macam normal kita boleh ambil nenas, lepas tu sebab yang menjadi tak cantik tu belakang rahim kita tu darah kotor. Darah kita kotor. Kalau kita buat kajian lagi lah, dia sebenarnya banyak kalau kita nak kaji memang tak cukup masa lah kan kalau nak ni. Okey, kalau yang rahim di luar di luar vagina kita tu, yang di luar vagina itu pundi, dia akan efek ke pundi kencing semua tu. Jadi kita di situ kena jagalah. Saya kata yang kita ni tukang rawat ke, dan ibu-ibu muda pun kena tahu, ambil tahu, jangan serahkan diri pada tukang urut. Ini ikutlah. Jangan cuba try and error macam saya cakap hari Jumaat tu, try and error. Ujung-ujung kita juga yang dapat tak baiknya. Jadi bila kita batuk, kalau you rasa batuk tu leaking,
Itu rahim tak cantik. Lepas tu kalau apa kita rasa nak terkucil lah, nak ni tak boleh tahan. Cantik. Okey, kalau darah period dan nifas tak keluar betul cantik, kemudian hari menstruation haid berpanjangan. Ya, betul Roslina, berpanjangan tu maksud dia peredaran darah kita tak cantik dan hormon kita tak balance. Hormon. Okey. Jadi bila rahim kita jadi lemah, apa semua tu, itulah macam-macam yang terjadi, otot lantai pelvik kita, jadi kita tak ada hormon estrogen. You all boleh pergi ke Google kan, Google pergi cari hormon estrogen. Apa yang membentuk hormon estrogen kita untuk badan kita. Dia kena balance lah. Apa estrogen dengan estrogen tu. Jadi dari segi pemakanan, macam jambu batu untuk cantikkan hormon kita. Avocado, brokoli, sawi, bayam tu standard. Bayam tu bagus, bayam merah bagus. Dan okey bagi yang orang dalam pantang, kalau macam orang darah nifas tu macam pemakanan jaga, macam orang darah haid tu macam ais, jangan makan, timun jangan makan, itu melemahkan rahim. Itu tanda-tanda melemahkan rahim juga. Itu kena jaga. Jadi senaman yang kita kena buat, senaman lantai yang pelvik yang saya cakap tadi tu, kemutan kena kuat, kemudian dalam 10 second kira, 1, 10 tu kemut, macam tu. Senaman-senaman Kegel tu. Cuma kalau dalam kelas boleh lah saya tunjuk, ini live jadi saya nak tunjukkan. Dia kena masa, okey, lagi satu kemut betul. Lagi satu masa okey, kita satu lagi masa bersalin beneran lah. Masa kita buang air besar. Ada orang yang susah buang air besar. Roslina 100 kali tu pengsan. Kalau boleh buat yang cantik lah kan. Okey, masa buang air besar, ada setengah orang yang susah buang air besar, dia meneran. Itu pun boleh menyebabkan rahim kita jatuh. Sebab bila kita tak ni meneran tu, kita push tu, kalau dah rahim yang lemah tu boleh menyebabkan rahim kita jatuh juga. Jadi kita elakkanlah orang kata sebelit, jadi minumlah air banyak. Kalau orang dalam pantang tu ambil air apa tu orang kata bukanlah air yang ni, air apa ni kurma, air apa kan dalam pantang tu kan. Kalau macam kita tu ambil boleh juga kita ambil air boosted tu juga, air kurma, guji, taruh apa tu kayu manis apa dalam tu untuk kita normal, air sirih, pemboleh untuk menguatkan rahim, kita boleh buat, kita minum aja air sirih tu. Boleh, tak ada masalah itu. Cikgu baru masa tengok live cikgu sore. Dah nak habis dah. Sekejap lagi nak habis. Saya ada kerja lepas ni sikit. Ada nak pergi satu. Ada customer lepas ni. Okey. Jadi kalau macam kita bekerja tu, kalau kita buat kerja berdiri kalau macam saya dululah saya mengajar, kalau saya buat yang present ke mengajar sebelum saya duduk tu, kita orang kata dah lama kita dah rasa lebih daripada setengah jam kita bercakap macam ni, saya duduk tak ada masalah. Jadi kita kaki tu kita silangkan, masa silang tu kita kemut. Pasal tak kalau orang yang jaga badan tu, bila diri dia akan tak duduk kaki yang terbuka lah. Dia akan silangkan kaki, masa tu kemut untuk menjagakan peranakan kita jangan jatuh. Jangan jatuh. Milo boleh tak cikgu awal pantang? Milo dia punca angin lah Yung. Kalau orang tak tahan. Saya prefer bagi holik lagi. Holik. Jadi Milo tu kemudian dah macam seminggu ke apa tu. Permulaan tu kalau orang tak tahan Milo dia bawa angin. Tapi tengok badan jugalah. Tengok badan juga. Okey, senaman pelvik, senaman lantai pelvik tu kena buat. Ajar customer macam saya dulu saya ajar. Betul berpantang cara betul pemakanan, makan benda macam kita masak ke apa, bagi makanan yang tidak memudaratkan, membantu menguatkan rahim. Lepas tu apa ni?
Sekejap, ada orang mesej. Sekejap Sekejap lah mesej orang. Daripada Sabah pula. Sekejap Oh, saya dah join ke empat-empat apa benda tu. Oh. Okey. Air, pemakanan, senaman, bertungku, bengkung. Sekiranya, okey, satu daripada ya, kalau macam ni. Kalau you buat rawatan orang lumpuh orang lumpuh, make sure masa nak angkat orang ataupun you nak angkat orang apa-apa, kita pun pakai bengkung. Sebab kita yang buat rawatan ni pun, sebenarnya kita perlu jaga juga. Cara, sekejap kita kena pakai bengkung juga. Kita kena ikat juga bahagian rahim kita. Okey, bertungku memang akan mengecutkan, memang kalau kita buat akan mengecutkan rahim kita. Even sekarang pun kalau kita buat, cantik kalau you rasa rahim kita kembang, kita terlampau banyak makan toge pun tak boleh, timun banyak pun tak boleh, tebikai banyak pun boleh, honeydew banyak pun rahim kita jadi kembang. Jadi kita kena bantu kita kena tungku juga sama. Manjakani tu even kita yang sekarang ni pun boleh buat manjakani tu, kepal tu makan tu tak ada masalah. Boleh sebab rahim aset kita kan, so kena jagalah sebenarnya, itu wajib kena jaga. Jadi tak kira lah umur you berapa ke apa ke, semua kena jaga semua tu. Jadi kalau kita buat rawatan untuk customer tu, kena rawatan untuk customer tu, you kena bantu mereka, nasihatkan mereka. Apa As? Nak tanya kita berpantang sebenar berapa hari? 40 hari, 40 hari pantang hari ke berapa? Dia sebenarnya berpantang tu banyak. Ada yang buat 40 hari, ada yang buat 44 hari, ada yang 100. Maksud dia dari segi Islam kita cerita, saya pun tak pandai sangat lah kan yang saya dengar. Kita berpantang tu sebenarnya untuk kita memulihkan badan kita balik. Berpantang dari segi pemakanan. Berpantang dari segi bersama suami. Berpantang dari segi masa darah nifas, kita tak boleh solat, kita tak boleh buat amal ibadat. Tapi dari segi untuk mengerjakan amal ibadat, bila dah habis darah nifas, kita dah mandi, kita boleh aja. Cuma pemakanan. Sebab kenapa kita berpantang untuk pemakanan? Sebab untuk baby. Jadi, okey, kita mengandung, masa kita mengandung 9 bulan 10 hari, apa terjadi pada tubuh badan kita? Perubahan, kembang sana, kembang sini, semuanya kembang mengembang. Jadi untuk kita memulihkan badan balik, makan masa yang lama untuk back to the normal. Untuk mengecutkan badan, untuk mengecilkan rahim, semua. Untuk hilangkan stres, untuk menghilangkan rasa kesakitan masa beranak, masa bersalin tu macam-macam stres, macam-macam yang terjadi, untuk memberi berpantangnya orang kata pada saya lah, memberi kita untuk berehat, memberi ketenangan, menikmati, merehatkan diri. Tapi sekarang banyak orang tak rehat diri sebab saya jumpa customer dia buat kerja tu tambah anak zaman PKP ni yang kena tengok menghadap tuition kelas anak online anak lah, jadi kan dia stres. Jadi berpantang sebenarnya untuk merehatkan diri kita, untuk recover badan kita sepanjang kita mengandung 9 bulan 10 hari tekanan. Jadi pemulihan tu maksud dia dari segi pemakanan. Jadi hormon, nak balancekan balik hormon kita, darah kita dah keluar banyak, kita stres, kesakitan yang kita rasai, masing-masing ikut individu. Kalau saya dulu 100 hari. Kalau zaman dulu 100 hari maksudnya 100 hari 3 bulan 10 hari itulah kita tidak bersama. Tak dibenarkan bersama dengan suami. Itu kalau dulu. Okey, boleh As. Ya Azrina, itulah maksudnya berpantang ikut dia. Tapi majoriti buat dia 44 hari. 44 hari tu maksud dia kita dah bersih, rasanya dah sihat. Tapi selepas itu pun kita berpantang jugalah dari segi pemakanan, aktiviti lasak, kena jaga juga. Jadi kena aktiviti lasak tu penting sebab walaupun kita dapat 44 hari, kita dah jaga badan, dah apa semua, peranakan kita belum cantik sangat lagi. Ikut kalau you pandai jaga, peranakan dah cantik, duduk di sarung dia balik, disangka dia balik, tak ada masalah.
Takut you buat aktiviti lasak. Zaman sekarang ni kita buat aktiviti lasak. Memang kalau dulu kalau zaman dulu orang berkebun, orang cerita kan. Dalam pantang pun dia pergi kebun sebab zaman dulu orang tua-tua kita dulu macam you all, macam saya, arwah-arwah bapa saya, mak saya zaman lah, macam you all sekarang mungkin tok-tok you all semua apa semua kan. Diorang ikat perut tu. Ikat perut tu pakai bengkong lah, panggil bengkong pergi buat kerja sebab keperluan kehidupan dulu kita kena pakai benda tu. Tapi kena pakai walaupun pantang, tapi selalunya lepas lepas 40 hari atau 4 hari dia orang pergi buat kerja, tapi masih pakai stokin, pakai sarung tangan, ikat bengkong apa semua tu dia orang pergi sebab kelangsungan kehidupan zaman dulu. Tapi sekarang ni kenapa? Kita dah dibagi cuti kan, kalau pihak orang jabatan kerajaan kerja cuti swasta kan dah 2 bulan. Rehatlah, rehat. Kalau nak buat kerja tu buat ringan-ringan. Kalau zaman dulu penyapu tak boleh guna. Sebab bila, kenapa penyapu tak boleh guna? Sebab kita membongkok. Bila kita menyapu, kita mesti bongkok kan. Bongkok tu menyebabkan rahim kita tertekan ke bawah. Masa tu rahim kita belum cantik. Topik kita hari ni. Cantik dan jatuh balik. Pernah tak you all dapat customer you all selepas 1 bulan atau 2 bulan datang cek balik rahim? Saya galakkan. Bukan kita nak duit. Itu dah tugas kita, rezeki kita. Tapi cek balik rahim diorang, jatuh ke tak dari aktiviti lasak kita, dukung anak. Kadang-kadang ada yang beranak seorang, setahun seorang tu. Jadi bila dukung tu, dia menolak peranakan kita ke bawah. Ini kadang-kadang bila nak beranak lagi sekali baru pergi urut, tengok-tengok rahim dah bawah. Bila kita sengkap, lepuk bunyi kat atas tu. Banyak saya jumpa tau. Saya cakap ni, bukan saya cakap saja, tapi itulah kenyataan yang saya jumpa. Customer-customer saya. Dan ramai customer yang susah dapat anak. Yang senang gugur. Kejap-kejap dah gugur. Ngandung-ngandung, baru ni ada gugur seorang lagi. Rahim, doktor cakap rahim dia ke bawah. Dan doktor kata nak buat operation. Saya kata, terpulang, kalau you percaya dekat hospital, you buatlah operation untuk naikkan rahim. Kalau ni insyaAllah saya sekadar bantu, tapi semua tu dengan izin Allah. Ada yang macam tu. Dia mengandung 3 bulan, masuk 3, masuk 4 dia gugur. Sebab rahim dia di bawah. Apa ni? Pulihkan, kalau kita urut pulihkan dalam wanita, sedangkan rahim dah tak ada. Macam mana pun. Oh, itu kalau rahim dah dah buang orang yang berumur ataupun orang yang ada penyakit kan. Rahim dia buang. Okey, rahim buang tu maksudnya dia tak boleh beranak aje. Tapi vagina dia ada. Bila rahim buang tu tak boleh beranak. Kena faham. Kemuk vagina puncanya apa cikgu? Kentut vagina. Pemakanan tu tak cantik. Cara kita makan. Kita minum air gas. Masa dalam period minum ais. Banyak minum air gas. Pemakanan tak cantik. Makanan yang sejuk. Dan vagina kita tak cantik. Vagina kita dah orang kata kembang. Jadi untuk mengelak tu buat tangas herbal, rendaman rahim, ni wangi ada. Baru buat. Dia beza. Jadi itulah kentut vagina. Saya pernah buat urutan orang, put kentut dia. Memalukan. Macam mana kalau bersama dengan suami? Sorry lah kalau ada orang lelaki. Tadi saya nampak ada orang lelaki dalam tu. Jadi kena tahu macam mana nak rawatan kita dan kita suggest kepada customer kita dan pada ibu-ibu yang dah bersalin ke apa. Jangan, kita tak sayang beli makeup online, beli tudung mahal-mahal, branded. Saya tak beli branded, yang beli anak saya je. Kalau branded saya yang murah-murah aje. Jadi baju branded beratus-ratus kan. Kenapa kita tak buat rawatan dalaman kita? Cari tukang urut atau perawat yang kita kenal, yang yang apa semua, buat rawatan sebulan sekali. Sebenarnya tu untuk diri kita, bukan untuk orang, untuk diri kita sendiri. Bila dah cantik dalaman, barulah cantik luaran. Orang kata itulah dia awet muda kita. Jangan sayang duit sebulan sekali. Kalau sekadar kalau orang kata you buat rawatan, kalau betul pun 200-300 saja. Bukannya mahal pun. Daripada you beli baju yang beratus-ratus, pakai sekali je. Yang ini nak pakai selama-lamanya. Pakai untuk suami, untuk diri kita, untuk
untuk orang yang kita sayang semua, barulah orang kata kita sihat. Ha. Ini kadang-kadang tu saya bila saya buat rawatan orang, aduh, kesianlah tengok ibu-ibu kat luar sana. Okey. Okey, saya rasa mungkin hari ni Selasa Rabu. InsyaAllah kita jumpa lagi kalau saya tak ada apa hal. Petang juga, pagi saya memang tak boleh, minta maaf sebab saya sekarang masak untuk orang berpantang. Bantulah, kesian kan. Okey, ada sebelum saya mengundurkan diri, ada nak tanya apa lagi? Kalau boleh saya jawab, kita kongsi. Ada nak tanya ke apa ke soalan lagi? Saya balas mesej orang ni. Thank you sharing. InsyaAllah apa yang apa yang boleh saya kongsikan, saya kongsikan. Itu je lah yang ada pada saya. Orang kata nak kongsikan dalam kelas, tak boleh buat kelas. Kalau ada kelas tu insyaAllah saya selit-selitkan juga lah topik-topik benda ni. Benda ni penting untuk kita kan, kita perempuan kena jaga rahim kita. Orang kata cik kuntum, kalau orang dulu kuntum, orang panggil kuntum, macam tu lah. Senaman kena buat, kena cantik. Senaman Kegel, tahan nafas untuk kejutkan, boleh nampak kesan. You dah rasakan, sekali rawatan boleh nampak insyaAllah. Puting susu luka nak ubat macam mana? Kenapa boleh luka tu? Baby Isap ke? Siapa tadi? Aini Osman. Puting susu luka kenapa baby gigit ke? Susah nak keluar ya? Cuci. Dan saya ada dapat juga orang cucuk dengan jarum, saya tak pasti. Kalau dia nanti mudarat, kalau jadi infection macam mana puting tu cucuk dengan jarum, kononnya sumbat tu, tak payahlah cucuk dengan jarum. Hari-hari masa mandi kalau air suam tu cuci. Ada cotton bud tu taruh minyak, cuci je sikit-sikit, cuci hari-hari bersih, dan baby tu akan isap-isap, insyaAllah dia lancar semula. Ubat saya tak pastilah, puting ni sensitif tau, tempat yang tu sensitif tak ni. Okey, ada yang mesej saya mencuci. Okey, minum air kunyit memang mencuci darah, kotoran dalaman untuk kurangkan kejutkan buasir, kejutkan fibroid, kejutkan semua tu. Ya, betul. Untuk menyembuhkan luka-luka dan minum air kunyit, kalau betul cara you buat, dia boleh nampakkan seri muka kita. Kalau orang yang pucat-pucat tu kan, boleh muka kita boleh jadi naik seri. Air ibu kunyit, asam jawa tu. Tapi kalau you buat, jangan taruh asam jawa yang krim tu, yang lama, yang pattern lama, yang jenis lama, yang biji-biji tu, yang jenis lama-lama, yang dia memang suka tangan. You nak order rempah tangas untuk intim ke apa? Yang mana? Yang biasa, yang 2-in-1 boleh tangas biasa ke tangas yang memang bawah punya? Yang bawah punya tu lain sikit, dia punya ni, lain dia punya tu. Air kunyit, okey, dia sebenarnya tak dimasak. Kalau orang jual kat kedai tu dimasak, tapi dia dengan air panas. Dia tumbuk-tumbuk kunyit tu. Kunyit tu ya, kita potong. Potong ibu kunyit, tak ibu kunyit dia besar ibu jari kita tu lah. Besar sikit lah kot ibu jari. Tengok orang lah kan, ibu jari saya besar kot. Besar sikit daripada ibu jari tu, besar macam tu. Ibu kunyit tu, you potong-potong, kulit dia jangan buat, kikis saja. Jangan buang kulit ari dia. Kikis saja. Okey, kikis saja. And then you bakar.
layu. Orang kata dalam kuali tanpa minyak tu bakar bagi dia. Orang kata untuk mematikan bisa, kalau untuk ibu pantang yang ni untuk mengelakkan bisa supaya baby jangan kuning. Jangan efek, ingat efek. Itu cara dia. Jadi you sangai macam sangai lah. Layu-layu kalau sebiji besar kan, tapi you potong, buang kulit ari dia, buang kikik-kikik kulit yang luar tu aja. Sangai macam tu you tumbuk. You tumbuk-tumbuk, kemudian you ambil dalam macam mana ya? Kita jemput sikit lah asam jawa tu. Asam jawa yang biji-biji tu. Okey tu you masuk, buang biji, tumbuk dengan buang biji tu dulu you tumbuk. Tumbuk dan ambil garam jantan. Ambil garam jantan satu biji. Masukkan dalam tu tumbuk. Boleh. PM take tu nak tumbuk. Ditumbuk. Masa bancuh tu ambil air panas. Keluarkan dari lesung batu tu. Lebus, make sure lesung batu tu bersih-bersih, jangan lepas tumbuk belacak sama belacan pula. Padah jangan dia ni. Jadi, you ambil air panas, you kacau. You kacau, air panas tu, kalau you jenis tahan, ambil setengah cawan aja. Tahan minum Kalau you nak taruh biji kani, boleh. Ambil separuh biji kani, tumbuk sekali. Bagi hancur. Dengan ibu kunyit tu. Kemudian dituang air, masukkan dalam gelas atau separuh. Separuh Kemudian you tapis. You tu tapis, ambil pati dia. Kalau orang yang tahan boleh minum macam tu je, selawat sekali, tarik, tutup hidung, tarik nafas, sekali telan. Telan. Kalau ibu yang baby, buah dada tampung. Bila telan macam tu, dia tampung. Kalau kata saya ada ajar kan, dalam kelas saya ada ajar, tampung supaya jangan pergi ke susu. Kalau you tak tahan, letak aja madu ataupun gula perang. Kalau you tak tahan. Kalau you tak tahan yang mau kunyit tu lah. Tapi tak ada mau sebab dia ada ini apa garam jantan. Garam jantan tahu macam mana? Azrina Ibrahim, Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Ina dekat Perlis sihat. Okey. Kita duduk di rumah kan. Tapi Perlis PKP ke? Tak lockdown ke? Mana okey. Okey. Jadi itulah dia kalau misalnya ibu-ibu muda pun kalau rasa macam nak jimat, tak payah panggil tukang urut ke apa. Boleh di luar tu memang ada jual tapi dia ada campur bahan-bahan yang lain sebab dia orang tu buat bisnes. Letak bahan untuk bagi tahan lama. Kita ni buat kejap tu buatlah 3 hari. Even kalau you habis dalam period, you letak. Okay. Kalau selalunya kalau orang tu jenis senggugut, yang kuat tu insyaAllah the next month tu senggugut dia pun hilang. Beransur hilang. Nak kata 100% tu Allah malam lah. Tapi kebanyakan yang saya buatkan untuk customer saya, dia beransur hilang. Even baru ni pun saya buatkan, baru sekali saya buat. Lepas tu baru dia mesej, dia tak ada. Dia dah period dia kata, tapi dia tak senggut dia katakan. Kalau tak tu dia kata bergulung-gulung tikar. Bergulung-gulung dia kata alhamdulillah. Tapi itulah, tapi kena selawat, tarik nafas satu pernafasan, tarik, masuk mulut. Sebab tu kena setengah gelas saja sekali teguk. Kalau dah tak tahan sangat, letak madu sikit. Satu sudu. Tapi madu tu make sure dengan gunakan sudu plastik. Jangan sudu stainless steel ke apa. Sudu plastik kacau. Kodak-kodak bagi ada rasa masam, masin. Bercampur lah. Masam, masin, payau. Macam-macam ada situ. Salam makcik. Waalaikumsalam. Dekat nak habis dah Zaki. Jadi tak berpantang pun, tak apa pun boleh buat amalkan ibu kunyit tu ya. Untuk kita wanita, untuk jaga dalaman dia. Untuk awet muda, berseri, orang kata muka cantik, macam tu. Boleh insyaAllah cuba buat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang kata customer-customer kita. Kita bantu. Kalau dulu saya jual benda tu. Saya jual, saya buat, saya bancuhkan, saya buatkan dalam botol kecil mineral tu, buat parti tu. Kita simpan dalam rumah customer, simpan dalam peti ais. Dia bila nak masak tu suruh dia letak apa tu air panas sikit saja bagi dia keluarkan dulu, kemudian letak air panas sendiri tu. Sekarang ada kopi, ada apa semua tu kita letak. Bila kita letak tu dia minum suam tu kan, alhamdulillah insya-Allah bantu. Banyak bantu. Itu orang dulu-dulu semua pakai macam tu je.
Oh Zakir terlupa ya, tak apa, tak apa, tak apa. Nanti kan ada boleh tengok kan rakaman dia, boleh tengok balik siapa yang terlupa tu. Nanti kalau apa you all share dengan kawan-kawan, dalam tu adalah sebersedikit ilmu yang kita ni. Okey, ada yang tanya kat saya kat dalam WhatsApp saya. Nak apa nak bagi dalaman. Boleh? You amalkan minum ni, bunga ros. Putih bunga ros. Kalau rumah ada bunga ros, ambil aja. Kalau tak ada, okay Fahmi, Waalaikumsalam. You punya produk hari ni post ya. Don't worry. Herba-herba tu I dah post hari ni. Kita dah post tadi. InsyaAllah dalam 2-3 hari sampai terpulang pada ikut apa ni post lah. Kadang-kadang musim ni kan barang banyak kan ni dari Johor, keluar Johor. Okay, air rose tu ambil dalam 7 kuntung. Kalau you ada bunga rose yang normal, yang biasa tu pun boleh. You air panas tu tapi jangan direbus. Ada kadang-kadang kita silap, kita rebus haba dia keluar uap dia. Tapi yang ni kalau you ambil, jangan yang dah bekar, kuduk-kuduk baru nak kembang bunga rose tu. You basuh bersih-bersih dulu, kadang-kadang dalam tu ada ulat ke apa hama dia ke. Bersih dulu, bersihkan bunga rose tu. Kalau dapat yang pure macam saya tanam tu, you masuk dalam satu mug tu, you tutup air panas tu yang mendidih tu, ataupun kalau you ada kowe, ada macam-macam lah sekarang kan, cukup apa air panas tu, you tutup sekejap, dalam 5 minit ke macam tu, dah suam tu, you minum. You selawat lah, niat lah kan, apa tu naik seri ke whatever lah. Tu you boleh. Kalau tak ada, you beli kat kedai Cina Sensei, you rendam, dia kuduk-kuduk, dia, kalau yang dapat tu kan, kalau you pergi kedai Arab. Kalau kedai Arab, tapi mungkin tutup kot. Kedai Arab tu, you ambil tu lagi pure lah. Ataupun kedai Sensei Cina ada jual. Kalau dapat yang original, kita punya tanam sendiri. Memang dalaman kita lain. You buat. You buat. Sebab saya memang saya buat lah. You buat. You akan rasa lain, fresh. You rasa diri kita, yang bawah kita cantik, dalaman, luaran kita cantik, dalaman kita. Kita jaga dalaman kita. Cantik, insyaAllah. You buat. Sebab itu ada vitamin-vitamin jugalah you buat. Sebab ada vitamin-vitamin dalam bunga tu, ada khasiat-khasiat dia, ada aroma dia, EO dia sendiri. Itu originalnya. Itu untuk jaga dalaman kita. Itu semua tu berkaitan rapat dengan penjagaan cik kuntum kita, rahim untuk perempuan. Okey, saya rasa itu sahaja untuk petang ini, sebab dalam pukul ni nanti sebab saya ada nak pergi satu tempat lah. Ada kerja saya lah. Ada kerja. Okey, nanti komen kat tempat saya tu hari Rabu, insyaAllah. Pukul 3 juga. Topik apa kita nak? Tapi apa yang you all nak, insyaAllah kita sharingkan dari apa pengalaman saya yang lebih pada 30 tahun menjadi tukang urut ni. Pengalaman mengurut-urut orang, pengalaman membuat kelas, pengalaman bercakap dengan public, macam-macam adalah Allah bagi keizinan, ada ilmu sikit-sikit yang boleh saya kongsikan. Saya cuba kongsikan, you all bagi topik apa untuk hari Rabu ya. Okey, terima kasih kerana sudi bersama saya petang ni. Semoga kita diberi kesihatan yang baik-baik, kehidupan yang diberkati Allah, dan jaga diri semua, elakkan daripada tempat-tempat yang dijangkiti, sebab ada kawan-kawan saya yang ada dijangkiti keluarga dan telah meninggalkan mereka. Yang saya pun kadang-kadang dapat berita terkejut. Ikhtiar hamil boleh, insyaAllah. Tapi dia di samping ikhtiar cara pemakanan, boleh insyaAllah ikhtiar hamil. Tapi yang dari urutan tu lain lah. Jadi ikhtiar hamil dari segi pemakanan, apa perlu tu insyaAllah boleh. Okey, hari Rabu insyaAllah ada permintaan untuk ikhtiar hamil dari segi pemakanan, penjagaan. InsyaAllah saya kongsikan.
Jadi saya harap jaga diri semua. Jangan kita keluar sesuka walaupun dalam hati tu memberontak macam saya jugalah. Memberontak nak keluar. Banyak program terpaksa ditangguhkan, dibatalkan. Saya tak tahu nak cakap apalah. Patutnya saya ada kat overseas terpaksa dibatalkan. InsyaAllah orang kata setiap yang Allah beri kat kita tu ada bersebabnya. Bila Allah uji tu tandanya kita tu bersedia untuk menghadapi. Macam inilah kita bersedia. Kita gunakan akal fikiran kita yang kiri, kita ikhtiar cari yang benda yang bermanfaat, yang boleh membantu orang lain. InsyaAllah kita kongsi-kongsikan rezeki kita dari yang boleh kita bantu kita apa, insyaAllah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. InsyaAllah panjang umur hari Rabu. Doakan saya hari ni nak kena jab. The first dose pukul 8 malam dekat Salam SPCC. Doakan saya sayang you all semua. Bye.